نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد ابن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى عليه وأرضاه ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لا لهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربي أنت عالم وأنت معلم وأنا عبادك جاهل أسألك أن ترزقني علما نافعا واحدني لرحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Berkata Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala alaih Wathalith ketiga Istirda'ul husum Hatta la yabqa li ahadin alaika haqq Meminta halal daripada semua musuh yakni makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Ini sifat yang ketiga yang wajib bagi tiap-tiap orang yang salik menjalani jalan akhirat, berjalan menuju kepada Allah, mengharapkan keredaan dan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Empat sifat ini wajib berada pada dirinya. Pertama, kita sudah bahaskan, yakni mempunyai i'tiqad yang benar. Yang kedua, hendaklah dia jadi orang yang bertaubat dengan taubat nasuha. Dan malam ni kita nak menyambung sifat yang ketiga yang wajib bagi orang yang salik menuju kepada Allah Ta'ala ialah istirda'ul husum,
yakni meminta halal daripada semua musuh, yakni makhluk. Maksudnya meminta halal ni menyelesaikan segala masalah dan urusan sesama makhluk. Kita nak selesai urusan dengan makhluk ni tempatnya di mana? Di dunia. Kalau nak selamat, kalau nak rasa ada jaminan bahagia di hari akhirat, maka hendaklah kita menjadi manusia yang menyelesaikan masalah sesama kita di atas kehidupan dunia, bukan akhirat. Karena bila balik kampung akhirat, Nabi SAW mencerita pada kita bagaimana ada golongan manusia yang disebut sebagai golongan yang muflis. Dalam hadis yang sahih, Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu orang yang muflis? Maka sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada harta. Maka Nabi beritahu pada sahabat yang di hadapan Nabi dan tidak ada di hadapan Nabi itu, yakni kita. Orang yang muflis, sebenar-benar muflis, ialah orang yang kembali bertemu dengan Allah, membawa segala pahala amal ibadahnya. Namun ketika mana dia hidup di atas dunia, dia pernah menzalimi manusia yang lain. Dia pernah menghina, mengata, memfitnah, menyakiti, membunuh ataupun menumpahkan darah sesama saudaranya di atas dunia. Maka segala pahalanya itu akan diberikan kepada siapa yang pernah dia zalimi di atas dunia. Sehingga kata Nabi SAW, diberikan pahalanya sedikit demi sedikit, hinggalah tidak ada lagi pahala yang dia nak beri kepada manusia yang pernah dia buat zalim di atas dunia. Sewaktu itu kata Allah Ta'ala, ambillah dosanya, dosa orang-orang yang pernah dia zalimi di atas dunia, diletakkan di atas beban dan pundak dirinya sendiri, menanggung dosa dirinya dan dosa orang yang pernah dia buat zalim atas dunia. Sehingga kata Nabi, Allah Ta'ala mencampurkan dia ke dalam neraka. Ni orang yang muflis di hari akhirat. Kita muflis di atas dunia ni, dia tak ada masalah lagi. Bankrupt atas dunia, kita boleh cari jalan lagi. Nak nego ke, nak buat bisnes lain, kita nak buat usaha kot lain, boleh lagi cari duit ikut jalan yang lain. Kalau kita jadi orang yang bankrupt atas dunia, muflis atas dunia, masih punya jalan, masih punya kaedah bagaimana kita nak mengurus kehidupan dunia kita. Tetapi jadi orang yang muflis di hari akhirat, tidak ada lagi peluang dan ruang yang diberikan Allah Ta'ala pada kita untuk kita kembali ke atas dunia, kita memperbetulkan kembali urusan sesama manusia. Sebab tu kalau nak selesai urusan kita dengan manusia, dunia adalah tempat sebaik-baik tempat. Jangan bawa urusan sesama kita pulang ke kampung akhirat. Kadang-kadang kita lazim, kita sering duk sebut, tak apalah, kita tunggu ke akhirat, kita jumpa ke akhirat. Jangan. Cukuplah dia ni menyusahkan kita atas dunia, jangan biar dia orang yang sama menyusahkan kita di hari akhirat. Jangan kita rasa orang sahaja buat salah pada kita, dan jangan duk berasa sama sekali kita ni tak pernah buat salah dengan orang lain. Kalau kita pun boleh kata pada orang, kita akan ungkit, kita akan bawa urusan kita ni di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat, jangan kata kita, dia pun boleh buat benda yang sama. Kerana kita pun pasti dan pastinya mesti ada buat salah juga. Kita pun mesti pernah kata juga pada dia, walaupun tak banyak, sikit mesti ada. Maka kita pun takkan terlepas daripada tuntutan-tuntutan manusia di hari akhirat.
Maka sebab tu bagi orang yang nak berjalan menuju kepada Allah, orang yang nak duduk berada di atas jalannya akhirat, hendaklah ia meminta halal daripada segala manusia yang pernah dia zalimi di atas dunia. Kerana kata guru kami, yang menghalang, yang menghijab seseorang itu untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu salah satunya manusia. Kadang-kadang yang duk halang kita, kenapa hari ni kita ibadat susah nak khusyuk? Kenapa hari ni kita beramal susah nak istiqamah? Susah nak ikhlas, susah kita nak merasa lazat dan manis dalam ibadah. Terkadang yang menghalang segala perkara itu daripada dikurniakan Allah Ta'ala pada kita adalah manusia. Asbabnya manusia. Mungkin kerana kita tak menjaga hubungan sesama manusia, sehingga Allah Ta'ala tidak memberikan segala nikmat ibadah pada kita. Sebab tu payah kita nak ikhlas, payah kita nak khusyuk, payah kita nak istiqamah, payah kita nak rasa halawatul ibadah, manisnya ibadah. Seronok baca Quran, seronok sembahyang, seronok berzikir, seronok mari mengaji, seronok mari jemaah. Terhalangnya rasa-rasa anugerah-anugerah, kurniaan-kurniaan yang hebat ini daripada Allah. Salah satu sebabnya ialah urusan kita sesama manusia masih belum diselesaikan lagi. Maka dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, man kanat indahu mazlimatun li akhihi, siapa adalah di sisinya kezaliman terhadap saudaranya. Siapa pun di antara kita ni yang pernah buat zalim, yang pernah buat naya. Buat zalim ni tak semestinya memukul. Kadang-kadang pernah kita zalimi sama ada dengan harta ataupun kata kita. Hina kita, cacian kita, mengumpat kita, fitnah kita pada orang. Yang pernah zalimi saudaranya di atas dunia, falyatahallalhu anha, kata Nabi. Maka hendaklah falyatahallalhu minha, kata Nabi. Hendaklah ia meminta halal pada saudaranya itu, kata Nabi. Karena bila balik kampung akhirat, fa innahu laisa samma dinar wala dirham. Balik kampung akhirat ni mu nak bayar lagu mana? Kerana ke akhirat ni kata Nabi, dinar tak ada, dirham tak ada. Kita dah tak boleh balik ke atas, kita dah tak boleh nak bayar semula atas kezaliman yang kita buat terhadap saudara kita di atas dunia dengan harta benda, tak ada dah. Sebab akhirat tu kita tak bawa kereta dah. Kalau kita pernah berhutang, kita pernah ambil hak dia, ambil duit dia, balik kampung akhirat nak bayar boleh, nak bayar balik dengan duit tak ada dah. Jadi waktu tu, sebab tu kata Nabi SAW, orang yang pernah zalimi saudaranya di atas dunia, falyatahallalhu anha, falyatahallalhu minha, maka hendaklah ia meminta halal kepada saudaranya itu, kata Nabi. Usahalah cari jalan macam mana kita nak boleh redha manusia tu. Redha manusia yang pernah kita buat zalim pada dia, kita pernah kata pada dia, hina pada dia, mengumpat dia ke, fitnah ke, apa pun. Cari jalan. Gila usaha minta maaf. Kalau perlu sampai ke tahap kita kena menunduk, tunduk kita. Supaya apa? Supaya kita dengan manusia tak ada lagi masalah dah. Kalau kita kena jadi orang yang memula untuk minta maaf. Walaupun terkadang itu, kata guru kami, bukan salah kita. Kadang-kadang tu bukan silap kita, bukan salah kita, tapi berlaku pertelingkahan, selisih faham, berbalah sesama kita. Jangan kita nak perbesar masalah sesama kita. Maka ambil jalan, macam mana jalan dia? Jalan minta maaf. Tak pernah rugi orang yang meminta maaf walaupun bukan salah dia. Tak pernah rugi. Jangan duk berasa rugi, jangan duk berasa malaslah aku,
hinalah aku, lemahlah aku. Kalau aku yang pergi minta maaf, jangan duk berasa lagu tu. Karena Allah sentiasa memuji orang yang memulakan maaf sebelum terlebih dahulu diminta maaf. Orang yang mula-mula sekali minta maaf, hak tu orang hak paling mulia, kata Nabi SAW. Maka sebab tu kita jangan malu. Kita kadang-kadang kena rendahkan ego kita. Kita kadang ada salah juga. Jangan duk berasa kita selalu betul je. Kadang-kadang ada juga salah kita pada anak-anak. Tak semestinya anak-anak je buat salah pada mak bapak. Kadang-kadang mak bapak pun buat salah juga pada anak. Sebab apa saya kata lagu tu? Sebab dikata manusia kan. Mak bapak pun manusia juga, anak-anak pun manusia juga. Bila kata manusia, memang tak terlepas daripada buat salah. Walaupun kita seorang bapa, kita rasa anak lah kena minta maaf dengan kita, tapi kadang-kadang kita pun ada salah dan silap yang mungkin kita tak perasan kita buat pada anak kita. Jangan kerana kita bapa, kita ego, kita meninggi diri, tak nak minta maaf pada anak kita, walaupun dah terang-terang memang salah kita. Jangan kerana title kita seorang mak yang mudah nak menderhakakan anak, sedangkan terang benderang memang salah kita seorang mak pada anak. Macam tu lah. Ni kata dalam bab urusan sesama manusia, hatta mak dengan anak, ayah dengan anak sekalipun, hatta adik-beradik sekalipun. Kerana bila balik kampung akhirat, hari tu kita tak fikir orang lain dah. Hari tu yang kata Allah dalam Quran, pakat duk cari belakang, duk cari orang untuk tuntut pahala. Bahkan pada hari tu kata Allah Ta'ala, manusia ni sesama dia tak mau nak berjumpa. Tak mau nak berjumpa. Punya lari, mak akan lari daripada anak, anak akan lari daripada bapa, adik akan lari daripada abang. Kenapa lari? Kerana tak nak dituntut. Sebab tu kita kena ambil jalan selamat. Jalan yang kita nak Allah Ta'ala mudahkan urusan akhirat itu, maka di atas dunia al-istirda'ul husum, meminta halal belakang. Sama ada salah kita ke, salah dia ke, selesai masalah. Ingat, kita buat zalim dengan orang, sama ada dengan kata ataupun buat kita ni, perbuatan ataupun perkataan kita. Ingat, Nabi kata dalam hadis, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doanya orang yang dizalimi, fa inna laysa bainaha wa bainallah hijab, sesungguhnya antara dia dan Allah doanya itu tak ada hijab. Kita pernah kata pada orang, kita pernah hina orang, pernah cerca orang, pernah rendahkan orang, pernah malu orang, pernah buka aib orang. Kalaulah dia angkat tangan berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala makbul binasa kita, habis kita. Maka sebab tu jangan bermudah-mudah kita nak mencerita aib orang, nak menghina orang. Ni zaman ni orang duk buka aib. Suami buka aib isteri, isteri buka aib suami, adik-beradik hina sesama adik-beradik. Zaman kita ni pakat duk cerita salah orang belakang. Bahkan nak kata teruknya zaman kita ni sampai buat perbincangan yang khusus. Buka aib, cerita salah orang ni sampai jadi konten. Buat podcast, tak podcast. Hal ni orang duk buat. Buat podcast, buat bicara santai ni. Bicara apa? Bicara salah orang. Bicara tentang masalah orang, bicara tentang keaiban orang, keburukan orang, kelemahan orang. Ni zaman dia. Dan yang tengok tu bukan satu dua orang, yang tengok ratus orang, bahkan ribu orang menonton. Buatlah terang-terang buka aib suami dia, buatlah terang-terang buka aib isteri dia, buka aib anak dia, buka aib mak bapak dia. Ni zaman dia. Ni realiti. Ni bukan cerita dongeng, ni fakta, bukan auto. Ni zaman kita ni. Zaman yang kata Nabi, zaman yang Allah uji dengan fitnah yang begitu dahsyat. Ni kita duduk di zaman dia.
Maka sebab tu kita jauhkan diri kita daripada duduk bergaul dengan orang-orang yang nak membicarakan kesalahan orang, orang-orang yang duk asyik kalau bertemu dengan dia asyik buka aib orang, duk sebut tentang masalah rumah tangga orang. Tinggalkan orang begini. Jangan kita terjebak dengan fitnah-fitnah yang boleh menyebabkan kita jadi orang yang muflis di hari akhirat. Takut kita terjebak kita dengan dosa fitnah ni, dosa aib orang ni, takut balik kampung akhirat Allah buka aib kita semua. Bahkan dalam hadis Nabi kata, orang yang membuka aib orang lain, Allah takkan matikan dia sehinggalah Allah akan timpakan dia di atas dosa dan keaiban yang sama di atas saudaranya itu. Kita cerita tentang maksiat orang pada orang lain, cerita heboh, cerita dosa orang, heboh cerita maksiat orang. Kata Nabi, Allah takkan matikan dia selagi mana Allah takkan jatuhkan dia dalam dosa dan maksiat yang sama. Orang yang buka aib orang. Bahkan dalam hadis yang lain pula Nabi kata, siapa yang menceritakan aib saudaranya di atas dunia, maka Allah akan buka aib dirinya di hari akhirat. Kita nak cerita aib orang, salah orang, buruk orang, jahat orang, lemah orang ni, berapa orang je dengar? Setakat yang dah ada duduk depan mata kita. Hak kita kenal, hak ada telinga yang kita jumpa dia, kita cerita, hak tu je tahu. Tapi bayangkan kalau kita buat benda tu di atas dunia, Allah balas dengan buka aib kita di hari akhirat. Yang dengar tu bukan kata umat Nabi Muhammad, mula daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampai umat terakhir Nabi Muhammad dilahir atas dunia, pakat tengok aib buruk kita belakang. Dia malu. Orang yang kita buka aib di atas dunia, dia malu dia, tapi malunya hanya atas dunia. Tapi kalau kita pula dimalukan Allah Ta'ala, kita duk golong dalam manusia yang cerita aib orang, buruk orang, salah orang, kita ni akan jauh lebih malu daripada dia bila Allah buka aib kita di hari akhirat. Maka sebab tu dengan manusia jangan bagi ada masalah. Jangan bina masalah, jangan buka jalan untuk timbul masalah sesama kita. Walaupun kita kata memang tak boleh lari daripada masalah, ustaz. Kok mana pun kita akan juga ada juga manusia yang tak kena dengan cara kita, tak kena dengan kaedah kita, tak boleh seduduk dengan jalan yang kita duduk sekarang. Memang. Tapi kok mana pun kita kena usaha untuk jauhkan diri kita daripada timbulnya pertelingkahan, daripada timbulnya perbalahan. Bahkan kalau kita tengok ada dua orang yang sedang berkelahi, bergaduh, jangan kita terjun sama untuk duduk membantu untuk dua orang ni jauh lebih banyak bergaduh. Hari ni kita tengok jadi trend, tengok orang bergaduh jadi orang suka. Pakat duk tepuk tangan, pakat duk gelak tawa. Tengok orang berkelahi, laki bini bergaduh, pakat duk komen tu, gelak habis. Seronok tengok laki bini orang duk bergaduh, seronok tengok anak-anak adik-beradik duk berkelahi. Kawan ni dengan kawan ni duk berkelahi. Kadang-kadang orang sampai seronok. Patutnya kita kena jadi orang yang mendamaikan. Sifat orang beriman ni antara akhlak yang patut kita contoh, hak Nabi ajar pada kita. Bila tengok orang gaduh, kita jadi orang hak damai, bukan batu api. Bukan jadi orang yang duk tuang minyak, lagi bergaduh tu lagi hebat. Tapi hak tu duk berlaku hari ni. Maka sebab tu kita jangan terjebaklah dengan dosa sesama manusia. Kalau dosa dan kita dengan Allah, kita minta ampun, Allah ampun dosa kita. Tapi dosa kita dengan manusia ni, Allah menahan keampunannya selagi mana manusia tersebut tidak memaafkan kita. Lagi mana manusia tu tak ampunkan salah yang kita buat pada dia, maka selagi itulah Allah takkan ampunkan kita. Sebab tu dosa dengan manusia jauh lebih berat berbanding dosa kita dengan Allah. Pendek katanya, jangan cari pasal dengan orang. Hidup kita jangan duk sibuk masalah orang. Kita urus hidup kita sudah. Kita urus keluarga kita sudah.
Kita urus rumah tangga kita sudah. Tak sah nak campur tangan pasal rumah tangga orang. Tak sah duk sibuk-sibuk nak tahu tentang urus hidup orang lain, tak payah. Jangan duk jaga tepikan orang lain. Jaga diri kita sudah. Ni zaman yang kita lebih kena banyak jaga hidup kita, keluarga kita, daripada duk sibuk jaga urus ke hidup orang, keluarga orang. Takut kita terjebak dalam dosa fitnah sesama manusia. Maka sifat yang ketiga yang patut ada, hak wajib ada bagi orang yang salik, orang nak menjalani jalan akhirat, yakni dia mesti meminta halal daripada semua makhluk yang pernah dia zalimi di atas dunia, dengan apa pun cara. Sekiranya kita pernah mengambil barang saudara kita, pulangkan kembali ataupun ganti balik, bayar balik. Kalaulah kita pernah kata dia, mengumpat dia, hina dia, pergi berjumpa, minta maaf balik. Ustaz, saya nak ganti balik, orangnya dah tak ada ustaz, serah pada waris dia. Cari waris pun tak jumpa ustaz, lost contact habis dah, tak tahu pergi mana. Maka bayar balik hak orang, hak saudara yang kita pernah ambil dahulu, dengan cara kita beri infak, sedekah untuk keperluan awam. Buat jalan, orang nak buat jalan, nak buat jabatan untuk kegunaan orang awam, niatkan pahalanya untuk orang yang pernah kita ambil haknya di atas dunia dulu. Kalau dah tak ada jalan, habis cari dah tak jumpa, habis tanya orang dah memang tak jumpa dah, tu je cara. Kalau kita pernah mengumpat dia, pernah kata dekat dia, pernah hina dia, pergi cari balik, minta maaf, minta halal balik dengannya. Kalau kita pernah fitnah dia, minta halal balik. Bahaya. Dosa mengumpat orang ni bahaya. Dibuat perumpamaan, dicerita oleh guru kami dahulunya, hidup seorang ulama, yang mana ulama ni dicaci, difitnah oleh seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia fitnah ulama ni, dia benci, dia tak suka, dia buat fitnah. Tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia nak bertaubat, terkenangkan dosa fitnah ni, dia tak sanggup nak tanggung beban siksa daripada Allah. Dia pun pergi jumpa Tok Guru ni, dia pergi jumpa alim. Dia kata, Tok Guru, saya ni nak minta maaf. Dulu saya ni pernah fitnah Tok Guru, pernah kata macam-macam kat Tok Guru. Lah saya dah taubat, saya nak minta maaf, tak nak dah, saya takut azab Allah Ta'ala ni. Tok Guru ni kata, boleh, kalau hang nak aku maafkan tu boleh, tapi ada satu syarat. Dia kata kat tu, apa pun syarat, wahai Tok Guru, aku sanggup. Aku betul-betul ni tak nak, takut dengan siksaan Allah, takut dengan azab Allah ni, takut. Tak mau Allah Ta'ala balas dengan dosa ni. Tok Guru ni kata, Tok Guru ni masuk rumah dia, dia ambil segenggam, orang panggil bukan kapah, kita dah buat bantai tu apa, kekabu kan? Kekabu, segenggam kekabu dia bagi dekat pemuda ni. Dia kata, hang jalan dan hang tabukkan sepanjang perjalanan, hang sampai daripada rumah, hang jalan sampai ke rumah, hang tabuk sepanjang perjalanan. Lepas tu hang patah balik mai kat aku. Dia kata, Tok Guru, yang ni je ke? Yang ni je. Oh, senang je. Dia ambil kekabu tu, ambil kapas kepada Tok Guru tu, dia pun berjalan. Sepanjang jalan dia tabuk, habis dekat genggaman dia patah balik mai kat Tok Guru tu. Dia kata, dia patah balik mai kat Tok Guru. Lepas tu Tok Guru dia kata, sekarang ni hang pi kutip balik kapas-kapas yang hang tabuk tu. Dia pi jalan, kapas kan, benda ringan, ditiup angin, pi sana pi sini dah, dia tabuk tadi hilang pi mana dah. Pi bawa, mula-mula pi tabuk bawa segenggam, balik mai kat Tok Guru dia bawa 1-2. Tok Guru dia kata, inilah perumpamaan bahayanya fitnah. Dia tu kata, aku boleh maafkan hang, aku boleh maafkan hang, tapi mampu ataupun tidak hang pi kutip balik cerita-cerita fitnah-fitnah yang dah sampai
kepada telinga-telinga manusia tu. Boleh pergi kutip balik tak? Boleh pergi betul balik tak? Boleh pergi jumpa tak seorang demi seorang? Hang tahu ataupun tidak, sampai mana dah fitnah yang sebarkan itu pada orang. Semacam kapas tadi tu, dia sendiri pun tak tahu kapas tu dah terbang pergi mana. Mampu dia nak kutip balik, susah. Macam itulah fitnah. Sebab tu Allah sangat-sangat mencela. Allah sangat-sangat mencela orang yang mengumpat, orang yang menghina, mengata pada orang lain, orang yang memfitnah. Wailul likulli humadatil lumazah, kata Allah. Allah celakakan manusia yang duk mengumpat orang, duk mengata orang, duk fitnah, duk menghina orang lain. Dicelakakan Allah Ta'ala. Ni bahaya dosa sesama manusia. Maka sebab tu kalau kita mengumpat, kena cari jalan lagi, minta maaf balik kat dia, minta halal balik. Baru selesai hak orang yang kita zalimin atas dunia tu. Selagi mana tak selesai hak orang yang kita zalim atas dunia, maka urusan kita itu akan dibawa Allah Ta'ala ke hari akhirat. Maka balik ke akhirat, orang-orang inilah yang akan menuntut pahala-pahala kita, sehinggalah kita jadi manusia yang muflis di hadapan Allah. Wal'ayazubillah min zalik. Maka sebab tu jangan kita ambil ringan, jangan pandang remeh dengan dosa sesama manusia. Jangan ambil ringan. Ingat, kita, perbuatan kita ni semuanya ada balasan. Hari ni kita buat ke orang, satu hari orang akan buat balik kat kita. Tu budak kan, dia mai kat saya, dia cerita, "Ustaz, ni kawan saya duk kutuk saya ni. Kawan saya duk kutuk saya ni, duk kata saya macam-macam." Saya tanya balik, "Hang pernah kutuk orang tak?" Dia senyap. "Hang pernah kata ke orang?" Dia pun angguk, dia kata, "Pernah." Ni Allah balas balik. Dia marah bila orang kata kat dia, tapi dia kata ke orang, dia tak rasa. Dia tak rasa pun benda tu boleh buat ke orang lain marah. Dia ingat benda tu biasa aja. Allah akan balas balik. Apa yang kita buat pada orang, Allah akan balas benda yang sama, bahkan jauh lebih berat apa yang kita pernah buat pada orang lain. Kita buat sesuatu, kita buat zalim pada diri orang lain, kemudian dia diam, walaupun dia mampu untuk membalas, dia mampu nak balas balik hinaan kita, dia mampu nak balas balik kezaliman kita, tapi dia memilih untuk diam dan sabar. Kata ulama, Allah akan hantarkan orang yang jauh lebih buruk untuk datang kepada dia, menghina dan memburukkan kehidupannya. Ini balasan Allah Ta'ala yang Allah beri kepada orang-orang yang menzalimi manusia lain di atas dunia. Allah akan hantar manusia yang jauh lebih teruk, akan menghina, akan memburukkan kehidupan dia berbanding yang apa yang dia burukkan orang lain. Sebab tu bila orang kata kat kita, kita senyap, kita diam je. Kita jangan balas balik. Taik jangan balas dengan taik. Taik jangan cuci dengan taik. Dia tak hilang najis. Orang kata kat kita, kita senyap, kita diam. Bahkan diajarkan antara sunnah, orang hina kita, kita ucap alhamdulillah. Nabi Allah Isa alaihi salam ketika mana ditanya oleh puak Hawariyun, pengikut Nabi Allah Isa, ketika mana waktu tu orang-orang Nasrani, orang-orang hak musyrik tak nak ikut Nabi Allah Isa ni, duk hina, duk kata macam-macam kat Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tak balas, bahkan dia menjawab alhamdulillah. Dia balas hinaan dan cacian orang-orang yang menghina dia itu dengan lafaz alhamdulillah. Pergi ke puak Hawariyun, pengikut Nabi Isa, tanya, "Wahai Nabi Allah Isa, kenapa kau tak balas balik? Bahkan kenapa engkau balas dengan ucapan alhamdulillah? Depa ni hina ni, depa kata macam-macam." Nabi Allah Isa kata apa? "Huwa ukhriju ma 'induhu wa ana ukhriju ma 'indi." Maka mengeluarkan apa yang duduk ada di dalam hati mereka, sedangkan aku mengeluarkan apa yang ada di dalam hati aku. Depa kata buruk sebab hati depa buruk.
Sebab tu dia tak ada sebenarnya istilah dia ni mulut je jahat tapi hati dia baik. Tak ada. Islam tak pernah ajak benda tu kat kita. Apa yang agama ajak kat kita, perkataan seseorang itu mencerminkan hati dia. Jangan kita terpengaruh, terpedaya, dia ni mulut je jahat tapi hati dia baik tak. Kalau mulut dia jahat, itu tanda hatinya buruk. Karena Nabi Allah Isa kata apa? Huwa ukhriju ma'induh. Apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka lafazkan, itulah yang datang, itulah yang mencerminkan hati mereka. Sedangkan aku cari dalam hati aku tak jumpa benda yang kotor, benda buruk aku tak jumpa. Maka aku balas dengan alhamdulillah. Maka bila orang hina kita, jangan balas dengan hinaan semula. Orang hina kita ucap alhamdulillah sudah. Dia hina kita, dia mengumpat kita, dia kata macam-macam pada kita. Kerana itulah gambaran hatinya. Sebab dia hati dia buruk, hati dia busuk, hati dia teruk. Sebab tu dia mengata orang lain. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya cantik, orang yang hatinya baik, mulutnya takkan pernah menghina, mencerca manusia yang lain. Ambil mudah situ sudah. Barulah kita tak jadi orang yang berdendam. Kita tak jadi orang yang berdendam. Kadang-kadang kita dendam gitu. Orang pernah kata. Sebab apa? Sebab kita ambil hinaan dia tu, cacian, kita simpan. Buat apa nak simpan benda yang buruk? Kita kalau ada rumah kan, kita nak letak barang-barang dalam rumah ni, barang-barang yang elok ke, barang-barang yang tak elok? Mestilah kita nak letak barang-barang yang elok, barang-barang hak kita nak guna. Mana hak tak elok, mana hak tak boleh pakai, kita nak buang. Sebab apa? Ni rumah kita. Mesti kita nak tengok rumah kita cantik. Maka hati kita pun serupa. Kalau hati kita ni nak cantik, nak elok, jangan diambil apa pun keburukan-keburukan diletak dalam hati kita. Cacian dan hinaan manusia tu benda tu buruk. Jangan disimpan dalam hati kita. Orang nak hina kita, orang nak kata kita, biar pergi kat dia. Kita dengar tapi jangan simpan. Jangan simpan. Sebab benda tu buruk. Tak patut pun kita simpan dalam hati kita. Bahkan duk elok-elok, hati kita elok, hati kita baik, kita simpan benda-benda yang buruk, perkataan-perkataan yang jahat ni, menyebabkan hati kita yang tadinya baik menjadi hati yang dendam, tukar habis jadi hati jahat. Elok tak ada dendam, ada dendam. Elok tak ada hasad, jadi hasad. Baik kita jangan simpan. Benda buruk jangan simpan. Maka sebab tu, apa pun orang nak kata kita, biar pergilah. Kita orang nak kata apa, kita biar pergi. Sebab manusia ni mulut bukan boleh kunci. Tengok kan kisah Luqman Al-Hakim dengan anak dia tu kan. Dengan kedai tu kan, dia naik kedai. Tu kisah tu nak menggambarkan mulut manusia memang tak boleh tutup. Buat kok mana pun hati manusia tak boleh nak dipuaskan. Dia jalan dengan anak dia, bawa kedai, tarik kedai. Kedai dia bawa barang. Orang kata, kesian kat kedai tu. Apalah bawa barang banyak-banyak. Dia pun ambil barang bawa dengan anak dia, dia tarik kedai. Dia bagi anak dia naik kedai. Dia kata kesianlah kat kedai tu, habis ada patut naik kedai. Apalah anak ni, biar anak bapak dia tarik anak, dah haka anak tak baik. Dah bapak dia naik pun salah, anak dia pun naik salah, tak naik pun salah. Pendek ceritanya nak bagi tahu apa? Mulut manusia memang tak boleh ditutup, hati manusia memang tak boleh dipuaskan. Maka sebab tu kalau kita nak ambil kisah dengan hati orang, ambil peduli dengan kata orang, kita tak boleh hidup. Kita tak boleh hidup. Kalau hidup kita dengan kata orang, hari ni dia kata kita baik, besok lusa dia kata kita jahat, patut tak mau hidup dah kan? Tak tak? Kita duduk tengah dia kata kita baik, kita pun semangat, seronok nak hidup terus kehidupan. Tiba-tiba bila mak orang kata kita hina kita, burukkan kita, malaslah hidup, mampu lagu tu kan. Maka kita akan jadi manusia yang cepat putus asa. Kalau hidup dengan kata orang,
Dah kahwin, tak kahwin, tanya bila nak kahwin. Bila dah kahwin, tanya bila nak ada anak. Kita pun ambil simpan benda-benda tak patut kita simpan. Akhir dalam hati ni jadi marah. Daripada kita orang yang berlembut hati, orang yang memaafkan, jadi orang yang simpan dendam, jadi orang yang punya amarah. Sebab kita ambil benda yang tak elok, kemudian kita simpan. Benda yang memang tak elok, jangan disimpan. Orang tak simpan dalam rumah dia sampah. Betul tak? Sampah orang tak simpan. Tak ada pun, aku buat rumah semata-mata nak simpan sampah. Tak ada. Yang namanya sampah pasti dibuang. Bila kata benda tu buruk, tak patut kita simpan, jangan disimpan. Jangan biarkan hati kita ni jadi buruk, jadi tak elok, kerana kita menyimpan benda yang tak patut kita simpan. Daripada kita simpan benda-benda hak jahat, mulut-mulut kata orang ni, baik kita simpan dengan apa yang Allah kata pada kita. Apa yang Allah kata pada kita ni, Allah kata aku cinta pada orang yang bertaubat. Ambil ayat ni simpan. Dari situ membentuk hati kita untuk jadi orang hak bertaubat. Allah cinta pada orang yang memaafkan. Maka kita letak dalam hati kita ada sifat mudah memaafkan orang lain. Antara sifat orang bertakwa tu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa ni antara sifatnya apa? Dia bersedekah, dia berinfak, sama ada dikala dia susah maupun dia senang. Wal kadhiminal ghaiz, dan dia orang yang sentiasa menahan marah dia. Ni orang bertakwa. Ambil apa yang Allah Ta'ala kata, yang ni yang kita simpan. Patut kita jadikan pedoman. Pedoman yang kita nak ambil apa yang Allah kata, bukan apa yang manusia kata. Karena kata-kata manusia tak boleh jadi pedoman. Kata-kata yang kita boleh jadikan pedoman sama ada mari dari Allah ataupun mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi pedoman. Wal 'afina 'anil nas, dan sentiasa jadi manusia yang memaafkan sesama manusia. Terkadang ada orang kata kat saya kan, Ustaz, saya ni boleh maafkan Ustaz, tapi kadang-kadang nak lupa tu susah. Dia nak lupa tu susah. Dia boleh memaafkan. Forgive boleh, forget tak boleh. Memberi maaf boleh, tapi nak melupakan tu susah. Kadang-kadang sampai ke tahap kita ni jadi orang yang menjauhkan diri kita dengan dia. Sebab apa? Sebab kita dah maafkan dia dah, tapi bila kita duk jumpa, kita jadi teringat benda tu, jahat dia, buruk yang dia pernah buat kat kita, kata-kata yang dia pernah hina kita. Maka ada kalanya bukan kita nak memutuskan silaturahim, bukan kita nak memutuskan sifat kasih sayang sesama manusia, tetapi kerana nak jauh lebih menjaga hati kita supaya tak merasa benci pada dia, supaya tak menyimpan dendam, maka kita jauhkan diri kita daripada manusia-manusia yang dahulunya pernah menyakiti kita. Kadang-kadang orang hak pernah buat kat kita, kata kita, dia kata, awak ni nampak lain. Kenapa ni hang marah kat aku lagi, kan aku nak minta maaf dah kat hang. Kenapa hang nak jauhkan diri daripada aku? Kadang-kadang kita kena buat macam tu. Bukan sebab kita nak putus silaturahim, tapi kena nak jaga hati kita ni. Nak jaga hati kita dan nak jaga hati dia. Tak mau sesama kita ni ada masih lagi simpan sakit-baki dendam. Kadang-kadang patut buat macam tu. Tapi yang paling baik lupakan. Yang paling baik maaf dan melupakan. Tapi nak buat benda tu susah. Kerana dia berkait dengan sifat, dengan emosi seorang manusia. Benda yang main dengan emosi, benda yang main dengan perasaan ni susah. Macam doa hak Nabi kata, hadis yang Nabi kata tadi kan, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doa orang yang buat zalim. Sebab doa orang hak buat zalim ni dia tak ada hijab. Bukan makna Nabi nak suruh tiap-tiap orang yang pernah dizalimi di atas dunia angkat tangan doa minta kebinasaan, minta keburukan pada orang yang dia pernah buat zalim. Kerana dalam hadis lain pula ada Nabi kata,
Unsur zaliman atau mazluman, kata Nabi. Tolonglah saudara, unsur akhaka zaliman atau mazluman, kata Nabi. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan dizalimi, kata Nabi. Sudah. Orang zalim pun kena tolong juga, kena. Cara macam mana nak tolong orang zalim? Cegah kezaliman itu cara kita lah. Tolong kezaliman. Daripada dia terus menyakiti orang lain, daripada terus menghina orang lain, kita jadi orang yang menolong orang kezaliman. Dan di tengah-tengah itu adanya pintu kemaafan yang jauh lebih baik apa yang diajarkan Nabi pada umat dia. Tengok Nabi sudahlah, tengok Nabi sudah. Apa yang dikata pada kita hari ini, apa yang manusia buat pada kita hari ini, belum sebanding dan setanding dengan apa yang manusia dahulunya buat pada baginda Nabi SAW. Apa yang penduduk Taif buat pada Nabi, apa yang Nabi tak kena, tak usah ceritalah apa yang Nabi kena, apa yang Nabi tak kena, semua Nabi kena. Nabi pernah dikatakan gila, Nabi pernah dituduh penyihir, Nabi pernah dipulaukan, Nabi dihina, difitnah, dimaki dan sebagainya, bahkan hampir nak dibunuh, dibaling batu hingga berdarah. Apa yang Nabi tak rasa? Kalau nak banding hidup Nabi dengan hidup kita, hidup Nabi tu jauh lebih banyak Allah Ta'ala uji berbanding kita. Hidup Nabi tu jauh lebih banyak manusia berbuat tak baik pada diri. Apa nak banding dengan hidup kita hari ini? Tengok, tapi apa yang Nabi contohkan pada kita? Nabi keluar daripada kota Taif. Nabi duduk bersandar di sebatang pohon kurma. Datang malaikat kepada Nabi. Kata malaikat pada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, andai engkau izin, aku ambil 2 bukit di Taif ini, aku hempapkan di atas mereka. Allah dah izin dah, tunggu keizinan kau je ya Rasulullah. Nabi kata jangan. 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 Nabi kata jangan. Maka ni umat aku. Maka ni tak tahu, mereka buat tu atas jahit dia. Nabi tetap memaafkan umat dia, walaupun umatnya sendiri menyakiti dia, walaupun umatnya sendiri menghina dia, mengata dia, tapi Nabi lebih memilih untuk memaafkan. Tapi dalam kisah yang lain pula, seperti mana berlakunya kepada pembunuh bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah, Asadullah, singa Allah gelaran dia kan, dalam peperangan Uhud kan. Seorang pembunuh yang baling tombak, Wahsy ni diupah oleh orang kafir untuk bunuh Sayyidina Hamzah. Kerana kuatnya bapa saudara Nabi ni, Sayyidina Hamzah ni pertahan Nabi, sokong Nabi, antara tulang belakang Nabi. Jahatnya orang musyrikin waktu tu dalam perang Uhud, mereka ni bukan sekadarnya bunuh Sayyidina Hamzah, bahkan hidul merobek jantung Sayyidina Hamzah Asadullah. Robek jantung, hancur binasa tubuh badan Sayyidina Hamzah, sampai Nabi menangis. Bila Wahsy nak bertaubat, dia masuk Islam, dia nak datang pada Nabi, nak minta maaf pada Rasulullah atas apa yang dia buat kepada bapa saudara Rasulullah. Nabi maafkan tak? Nabi maafkan. Cuma Nabi kata apa? Jangan kau tunjuk muka engkau depan aku, kata Nabi. Nabi maafkan. Nabi maaf, tapi Nabi kata apa? Jangan tunjuk muka depan aku, kata Nabi. Sebab bukan sebab Nabi marah kat Wahsy tu, tapi sebab tiap-tiap kali Nabi tengok wajah Wahsy, Nabi teringat apa yang berlaku pada bapa saudaranya. Itu. Ini yang saya sebut tadi. Ada kalau kadang-kadang kita nak lupa tu susah, maka jalannya macam mana? Kita terpaksa menjauhkan diri kita dengan orang-orang yang pernah menzalimi kita, menyakiti kita, sama ada perbuatan maupun dengan perkataan dia. Itu je cara kita nak menenangkan hati kita, nak menyelesaikan urusan kita sesama manusia. Bila boleh buat benda ni, baru lengkap syarat ataupun sifat yang ketiga bagi orang yang nak berjalan menuju kepada Allah. Ada lagi satu lagi sifat dan syarat, yakni wajib bagi tiap-tiap orang yang salik itu, yakni mempelajari ilmu syariat. Ini kita akan masuk pada bulan hadapan. Wallahu ta'ala alam.
Jadi kesimpulannya ayah ibu muslimin muslimat hadirin wa hadirat dikasihi oleh Allah, kita faham dan ambil maklum. Jadi bagi kita orang yang nak bertaktih, orang yang baru nak berubah, baru nak berjalan-jalan, nak menuntut ilmu, orang yang baru dah ada kesedaran nak membersihkan hati, nak membetulkan kembali kesilapan kita, dosa kita sama ada dengan Allah maupun manusia ni, orang yang nak hati dia bersih, nak hati dia selamat, nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat sejahtera, antaranya yang kita nak kena buat, selesaikan masalah urusan kita sesama manusia. Minta halal balik, minta maaf balik, apa pun jalan, selesaikan masalah kita dengan manusia. Buang segala dendam dalam hati kita. Kita dengan orang jangan ada sifat dendam. Saya ni antara doa yang selalu saya minta pada Allah, apa pun orang buat kat saya tak mau menyimpan dendam. Tak mau berdendam dan tak mau menyimpan dendam. Doa yang saya minta pada Allah ni, jangan jadikan aku orang yang berdendam. Walaupun berat macam mana pun, teruk macam mana pun orang buat benda tu pada aku, tapi aku tak mau berdendam, ya Allah. Usahalah walaupun susah paksa, tak mau dendam. Tak mau dendam, tak mau simpan, sebab daripada dendam itulah dia akan timbul macam-macam benda. Macam-macam benda. Bahkan dendamlah yang menyebabkan hidup kita hari ni tak pernah tenang. Tak pernah tenang. Kadang-kadang minta maaf saya cakap, kadang-kadang laki bini kan dia bergaduh berkelahi kan. Cerailah atas selisih faham ke, tak sependapat ke, adalah masalah pun bercerai. Mak ayah ni bercerai, laki bini bercerai, akhirnya simpan dendam antara dua pihak. Yang suami berdendam dengan isteri, isteri pun berdendam dengan suami. Yang menjadi mangsa dia siapa di antara dua dendam ni? Anak-anak tu. Jadi kesian kadang-kadang anak-anak ni jadi dendam antara mak bapak yang berpisah. Kenapa nak berdendam? Kalau Allah Ta'ala dah takdir jodoh sampai situ je, hubungan sampai situ, tak apalah, redha dengan takdir Allah Ta'ala. Apa pun berlaku atas ketetapan Allah Ta'ala. Bila dah bercerai, minta maaf sama kita, dah sudah. Fikirlah anak-anak yang duduk di hadapan mata, fikir lagu mana nak besarkan mereka. Tapi kerana dendam, kadang-kadang mak ni dia tak bagi bapak berjumpa dengan anak dia. Kadang-kadang bapak pula yang dapat tanggung anak, dapat hak jaga anak, tak mau bagi anak ni berjumpa dengan mak ni. Kenapa anak yang menjadi mangsa atas selisih faham, atas perkelahian antara dua orang, isteri dan suami tadi tu. Berkelainya mak bapak, anak-anak bukan, anak-anak tak ada dosa. Bukan masalah anak-anak. Tapi kenapa anak-anak yang jadi masalah antara dua orang? Sebab apa? Sebab dendam. Adik-beradik sama. Mak ayah dengan anak sama. Punca dia dendam. Sebab tu kita minta jauh lah. Jangan Allah Ta'ala campur. Jangan dibiarkan punya rasa dendam dalam hati kita. Buanglah. Belajarlah untuk memaafkan orang. Walaupun susah belajar. Nama pun belajarlah. Belajar untuk maafkan orang. Kita ni nak buat kerek sangat pun, nak buat sangat pun, tak nak maafkan orang, kita kena ingat. Antara orang yang datang pada kita ni, nak minta maaf pada kita, nak memohon maaf daripada kita, dengan kita yang mengharapkan kemaafan daripada Allah, mana yang jauh lebih besar? Sudah tentu kita jauh lebih mengharap Allah Ta'ala maafkan kita kan. Allah ni besar mana pun dosa kita buat, jahat macam mana pun kita, dia tetap maafkan kita. Betul tak? Dia tetap maafkan kita. Sifat pemaaf Allah Ta'ala tu besar. Sifat kasih sayang Allah Ta'ala tu luas. Kalau Allah pun maafkan kita, siapa kita tak nak maafkan orang lain? Kita datang bertemu dengan Allah kan, kadang-kadang duduk atas tikar sejadah, menitik air mata, kita minta maaf dengan Allah, minta ampun, ya Allah, aku banyak dosa,
aku banyak maksiat, aku buat silap ya Allah, aku buat dosa dengan kau ya Allah, menangis kita. Nangis kita duk harap Allah ampun dosa kita, kita duk harap Allah maafkan silap dan salah kita. Tapi bila mari orang datang minta maaf pada kita, kadang-kadang nangis-nangis dia datang minta maaf, kita duk rasa angkuh, sombong kita, ego kita, tak nak maafkan dia. Agak-agak kalau Allah pun buat benda sama pada kita, macam mana nasib kita? Sebab tu kita jangan sombong, jangan ego. Pendek kata saya nak sebut apa? Jangan kita duk rasa orang je buat salah dengan kita. Kadang-kadang pun kita pun ada salah juga. Kalau kita pun manusia dan dia pun manusia, dia pun ada salah dan kita pun ada salah, apakah salahnya kita jadi orang yang memaafkan sesama kita? Jadi mula daripada hari ini, malam ni, jadilah orang, belajarlah untuk menjadi manusia untuk memaafkan orang lain. Walaupun tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Walaupun berat, usaha. Lepaskan benda yang bukan milik kita. Lepaskan benda yang tak perlu kita ingat. Buang segala benda yang tak patut kita simpan, jangan. Biar. Benda salah yang dah lepas. Anak kita buat silap dengan kita, mak kita buat salah dengan kita, ayah kita buat marah, buat bagi kita marah, buat bagi benda yang tak kena. Kami cerita kan, sahabat dia cerita ni, saya tutup dengan kisah ni. Dia kata duk menyembang lepas habis kuliah ni, duk sembang, dia kata sahabat dia ni pun cerita, dia kata duk terkenang ayah dia kata ayah dia ni garang, ayah dia garang. Satu hari tu orang kampung tuduh dia ni dengan abang dia curi duit. Maka ayah dia ni bila dapat tahu, ayah dia tak cakap banyak, ambil rotan, ambil tali pinggang, rotan, kejar keliling rumah, rotan sebab berbirat. Tok tak datang orang kampung kata, dak, bukan anak hang curi, ni anak orang lain curi, dapat tangkap dah. Ada orang tuduh yang depa ni curi, depa tak curi. Tapi ayah ni dia tampuk usul periksa, ayah dia pun pakai tiba. Jadi ayah dia bila dengar tu, dia kata kat anak, ambil balik rumah. Tapi dalam hati seorang ayah ni rasa salah kat anak-anak. Maka dia pun malam tu, dia pun bawa lah anak-anak hak dia tiba tadi tu, bawa pergi makan, nak pujuk balik. Tapi sakit tu terasa. Tapi anak dia waktu makan malam tu muram, murah. Yalah, sebab tak salah, kena rotan. Balik rumah, nak lena, nak tidur ni, dalam duk lena tu, tiba-tiba nampak bapak dia buka pintu bilik. Bapak dia masuk, ambil minyak, sapu belakang anak dia yang dia rotan tadi dia sebab. Dalam dia duk sapu minyak tu, dia kata, ayah minta maaf, ayah rotan anak ayah tanpa usul periksa, ayah tak cek dulu, ayah minta maaf. Anak dia kata dalam hati yang tadi mula-mula dia marah sungguh ke ayah dia, dia marah sungguh sebab ayah dia rotan, dia tak salah. Tapi bila ayah dia buat macam tu, ayah dia minta maaf, nangis ayah dia sambil duduk minyak dia menangis. Ayah minta maaf, ayah jahat, ayah silap, ayah rotan, ayah pukul anak ayah tanpa usul periksa. Besok pagi tu ayah dia pun panggil dia dengan abang dia. Ayah dia pun minta maaf dengan anak dia. Ayah kata, kalau hangpa nak pukul ayah balik, pukul lah. Hangpa nak rotan balik ayah, rotan lah. Anak dia tadi buat apa? Dua-dua tadi ni datang kat ayah dia, bukan rotan, peluk dia. Peluk dia. Ni ayah. Jadi kita ni kadang-kadang kalau kita seorang ayah ke, seorang mak ke, kadang-kadang kita pun ada buat salah dengan anak kita. Jangan kerana kita duk rasa kita anak, kita ayah, kita mak, kita tak ada buat salah dengan anak-anak kita. Macam tu juga kita dalam hidupnya tu. Kalau kita duduk di atas, jangan duk berasa kita langsung tak ada pernah buat salah dengan orang yang duduk di bawah kita. Kita bos, kadang-kadang ada juga kita buat salah dengan pekerja kita. Apa salahnya kita turunkan ego kita, pergi minta maaf, ngaku salah kita. Kalau benda betul salah, ngaku salah. Saya ajak guru saya di sekolah, saya kata, kita ni kalau betul salah kita, jangan tak ngaku salah kita dengan murid. Kadang-kadang murid dia tak semestinya budak-budak ni semua salah.
Kadang-kadang salah tu mai pada kita juga. Jadi kalau memang tahu salah kita, jangan malu nak minta maaf. Kita seorang guru sekalipun, kalau benda tu salah, cakap je salah, minta maaf. Jangan sebab nak jaga ayak muka, nak jaga maruah kita seorang guru, kita pun tegas tak nak minta maaf. Dia murid, dialah kena minta maaf dengan aku. Dia anak, dialah kena minta maaf dengan aku. Aku mak, aku bapa, aku guru, aku bos. Tak. Orang macam ni orang yang penuh ego dalam hati dia, sombong dalam hati dia. Maka minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat orang itu. Jadi itu sajalah kesimpulan yang dapat kita faham pada malam ni, yakni syarat yang ketiga ataupun sifat yang ketiga bagi orang yang nak berjalan di atas jalannya akhirat. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sambung yang keempat. Ini 16. Ibu muslimin muslimat dari hadirat dikasihi oleh Allah, macam biasalah di luar tu ada sedikit barang jualan daripada pondok. Mak Tafiz boleh pakat pergi tengoklah, mana berkenan, berminat, berhajat boleh membeli sambil menderma, bantu sedikit sebanyak pondok dah Mak Tafiz Tuan Guru Haji Siddiq Nur hafizallahu taala alaih. Kalam saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah kata, tertinggi suara, terlebih masa yang baik datang daripada Allah, salah silap kurang datang pada diri saya sendiri. Sudah adanya hakikatnya baik buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al allahumma fina wa lam man yatba'una syaqi wa lam mahruma wa lam matruda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa'atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina warda 'anna wa'fu 'anna ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu.